Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku dimanapun kalian berada. Berita terkini, Perdana Menteri Laknatullah, namanya siapa? Tak tahu itu dilengsarkan, digulingkan. Akan tetapi penggantinya 11-12 tidak ada perbedaannya. Kecuali pemimpin Israel itu orang Muslim atau non-Zionis, kemungkinan Palestina bisa aman. Karena tidak semua orang Yahudi itu jahat, ada juga orang Yahudi itu baik. Perdana Menteri Laknatullah yang terbaru inilah lebih parah, lebih teruk, bahkan tidak mengaku negara Palestina. Oke, next di sini ada sahabat Malaysia kirim sebuah link video. Sahabat kita itu namanya Faida Ali. Dia send sebuah link video, judul atau tajuknya ialah Film Black Hawk Down Menipu. Ini kisah sebenar tentara Malaysia. Ini ada kaitannya dari yang sebelumnya saya reaction, bukan? Yang Black Hawk Down dari Malaysia itu. Bukan Black Hawk dari Malaysia. Tentara Malaysia bantu tentara elit Amerika di Mogadishu, Somalia. Apakah ada hubungannya ini? Tapi dari tajuknya memang ada hubungannya kan? Soalnya di sini film Black Hawk Down. Kalau ada nama Black Hawk Down, di situ ada sejarah pasal tentara Malaysia. Oke, kita akan lihat ini apakah sama seperti yang sebelumnya. Oke, langsung kita play aja. 1, 2, 3, play. Oh, aja gambar. Siapa nyanyi nih? Sedap juga nih lagunya dinyanyikan nih. Oh, ini tentara Malaysia. Iya, tentara Malaysia itu, ada bendera Malaysia. Oh. Film Black Hawk Down arahan Ridley Scott yang dibintangi oleh Ken Nolan pada 2001 langsung tidak memaparkan. Oh, film tahun 2001 udah lama ya. Perjuangan 114 anggota tentera Malaysia. Nah, ini memang 70 anggota US Rangers dan 5 anggota tentera udara Amerika Syarikat yang dikepung pengganas di pasar Bangkaram Mogadishu. Kemungkinan kalau tidak datangnya tentara Malaysia dan lain-lainnya, mungkin tentara Amerika itu sudah tewas atau meninggal di tempat. Kalau tidak diselamatkan oleh tentara Malaysia dan yang lainnya, saya yakin. Oke, kita lagi sudah gameplay. Somalia pada tahun 1993. Film itu hanya memaparkan perjuangan tentera Amerika saja. Iya. Operasi yang dirancang oleh mereka. Ia langsung gagal menceritakan penglibatan penting hero sebenar, iaitu Angkatan Tentera dari Malaysia. Yes. Dengan tekad dan semangat kepribawaan membara telah mempertaruhkan nyawa dalam misi penyelamat susulan serangan balas yang dilancarkan oleh pemberontak. Yang buat geram saya apa coba? Sudahlah bertaruh nyawa, bahkan nyawanya melayang, akan tetapi tidak sedikit pun dimasukkan di film Black Hawk Down. Hanya menguntungkan satu pihak. Kemungkinan ya, tentara Amerika itu tidak mau mengakui kehebatan tentara Malaysia. Jadi tidak mau ditunjukkan ke publik, ke masyarakat dunia, supaya image tentara Amerika Serikat itu tidak turun, tidak down. Itu kemungkinan. Biasalah ya, ingin dipuji seluruh dunia kalau mereka hebat ya. Oke, langsung play lagi, sudah play. Somalia, yaitu General Muhammad Farah Aidid dan kuncu-kuncunya. Ya. Pembabitan saya udah tahu ya. Regimen Askar Melayu diraja dalam pertempuran itu bermula pada lewat petang 3 Oktober Mogadishu, Somalia. Apabila pada sekitar jam 6 petang, Markas Operasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Somalia memohon bantuan tentera Malaysia untuk ke medan pertempuran untuk operasi menyelamat. Selepas misi tentera elit Amerika Syarikat untuk menangkap 2 orang kanan Jeneral Muhammad Farah Aidid terperangkap. Ia terperangkap. Ia bermula setelah Amerika Syarikat mendapat maklumat bahawa Farah Aidid akan membuat pertemuan di sebuah bangunan 2 tingkat di kawasan Pasar Bakaran bersama orang bawahannya. Susulan daripada itu, mereka telah menghantar pasukan Delta Force dan Army Rangers diiringi helikopter AH-1 Cobra, UH-60 Black Hawk dan Little Bird. Dalam operasi itu,
Delta Force ditugaskan untuk menyerbu bangunan bagi menangkap Farah Aidil dan orang bawahannya. Sementara Army Rangers pula ditugaskan untuk membuat kawalan keselamatan di luar bangunan. Dalam operasi tersebut, mereka telah menangkap 24 orang pengikut Farah Aidil, namun gagal menangkap sasaran utama. Kena tipu mereka berarti. Apalagi ditangkap. Bangunan sasaran berjaya dipecah masuk mereka dengan bantuan peluru berpandu Black Hawk. Serangan itu telah menyebabkan suasana panik dalam kalangan pengikut Farah Aidil serta penduduk bertempatan bersenjata, lantas membuatkan mereka menyerbu ke lokasi kejadian untuk membuat serangan balas kerana berasa terancam. Black Hawk Down adalah frasa yang merujuk kepada helikopter Black Hawk yang telah ditembak jatuh Ya, di dua lokasi helikopter dalam operasi ini. Puak pengganas Somalia telah menyasarkan helikopter Black Hawk dan selepas serangan bertali arus, Black Hawk pertama telah dihinggapi roket RPG sehingga terhempas. Juruterbang dan pembantu helikopter itu terkorban susulan serangan itu, manakala 5 orang tentera mengalami kecederaan. Tidak lama kemudian, salah seorang daripada mereka mati akibat cedera parah. Pasukan elit yang terselamat selepas Black Hawk itu terhempas bagaimanapun telah dikepung oleh pengikut Farah Aidil. Ya. Selepas Black Hawk pertama ditembak jatuh, sebuah lagi Black Hawk mendekati lokasi Black Hawk pertama yang terhempas bersama tentera Amerika lain, namun mengalami kesukaran berhadapan jumlah pengganas Somalia dan penduduk tempatan bersenjata yang terlalu ramai. Malang juga menimpa Black Hawk kedua yang turut terhempas selepas ditembak jatuh oleh pengganas tidak lama kemudian. Juruterbangnya yang mengalami cedera parah telah ditawan oleh pihak militan. Operasi ini dipandang mudah oleh tentera Amerika Syarikat. Mereka telah dikatakan telah membuat jangkaan ia dapat diselesaikan dalam masa singkat sahaja. Ternyata, Inilah Amerika menyepelekan hal sesuatu. Kok bisa dianggap remeh atau anggap mudah? Sedangkan masyarakat Somalia di waktu itu bawa senjata masing-masing. Mereka itu sombong, merasa kuat, merasa hebat, bisa menanganin. Endingnya dikepung. Oke, kita play lagi satu gameplay. sikap itu mengundang padah dan membawa bencana Iyalah. besar buat mereka. Masing-masing masyarakat bawa senjata coba di zaman itu. Perhubungan antara Army Rangers dan Delta Force terputus dan mereka terpisah kepada beberapa kumpulan kecil. Malang terus menimpa tentera Amerika apabila kumpulan tentera elit yang ditugaskan untuk membantu di lokasi Black Hawk Inilah sombongnya terkepung. tentara Amerika. Anggota pasukan elit dengan bekalan peluru yang semakin berkurang dan tentera yang cedera terpaksa terus bertahan pada malam itu. Keadaan yang semakin buruk menyebabkan Amerika terpaksa meminta bantuan pasukan pengaman Malaysia dan Pakistan. Tentera Malaysia Inilah. untuk menyediakan kereta perisai Condor, manakala tentera Pakistan ditugaskan membawa kereta kebal. Selepas menerima arahan dan diberikan masa yang singkat, sekitar 30 minit untuk memulakan misi, hanya beberapa potong kek yang sempat menjadi alas perut para tentera Malaysia sebelum berhadapan hujan peluru dalam misi menyelamat pada tarikh bersejarah itu. Konvoi operasi menyelamat ini dibahagikan kepada 3 kumpulan. 1. Tim Alpha telah ditugaskan untuk menyelamat anggota Rangers yang dikepung dan kru Black Hawk pertama yang terhempas. 2. Tim Charlie pula diarahkan untuk menyelamatkan juruterbang helikopter kedua yang terhempas. 3. Tim Bravo yang merangkumi anggota Rangers pula ditugaskan untuk membantu kedua-dua pasukan tersebut. Jadi terpisah mereka ya. Selesai mempersiapkan kelengkapan semua peralatan senjata dan kenderaan perisai, mereka mula bergerak menuju Pasar Bakara sekitar jam 8 malam. Berserah kepada takdir, misi yang amat sukar dan berbahaya Mestilah. ini telah disahut tanpa gentar oleh para prajurit Angkatan Tentera Malaysia. Sejak petang lagi, selepas menerima arahan, bunyi dentuman bom di kawasan itu kedengaran tidak berhenti-henti. Namun, demi tugas, amanah dan kepercayaan yang telah diberikan, ia sedikit pun tidak membuatkan tentera Malaysia gentar. Mengikut perancangan asal, tentera Pakistan akan mendahului pergerakan diikuti tim Alpha, Charlie dan Bravo. Namun, semasa separuh perjalanan, sebelum memasuki kawasan operasi untuk melakukan tugas menyelamat, kereta kebal Pakistan tidak bergerak dan membuat keputusan untuk berpatah balik dengan alasan tiada kelengkapan alat penglihatan malam. Lokasi ketika itu di luar kawasan killing zone.
Tentera Malaysia sebaliknya, walaupun Terus maju ya. alat penglihatan malam dan berhadapan situasi kekurangan anggota susulan pengunduran tentera Pakistan, mereka dengan prinsip Jap. pantang undur. Inilah saya salut ya. Sedangkan tentara Pakistan patah balik. Mereka sudah tahu kalau nyawa itu di hadapan mereka. Mereka patah balik. Akan tetapi tentara Malaysia ini gentleman. Terus maju. Tidak mundur selangkah pun. Salut. Salut. Oke, kita lagi satu gameplay. Undur sebelum ajal, tetap Wih, terus mantep. meneruskan misi yang dirancang. Saya amanah ini betul. Misi yang telah diatur mesti diteruskan walau apapun yang Yes. terjadi. Tekad untuk berjuang habis-habisan telah tersemat di jiwa setiap anggota Wah. tentera Malaysia yang terlibat Oh. pada malam itu. Luar Ketika biasa. konvoi berpecah mengikut unit masing-masing selepas sampai di checkpoint Strong Point 207. Berdasarkan tugas yang diberikan, sub-unit paling hampir dengan posisi yang dikosongkan oleh tentera Pakistan telah dengan pantas bergerak mengisi kedudukan. Sepanjang perjalanan ke pasar bakaran itu, tanpa tahu dari arah mana, tembakan pihak musuh tidak henti-henti dari kiri dan kanan jalan, termasuk RPG. Tidak lama selepas itu, anggota konvoi Alpha telah diserang oleh anggota kumpulan Farah Aidin, menyebabkan 2 buah kereta perisai mengalami kerosakan teruk. Tak henti-henti ya. Cederakan 5 orang anggota, termasuk seorang yang mengalami cedera parah. Ketika semakin hampir dengan kawasan Pasar Bakara, iaitu lokasi sasaran utama di mana musuh berada, mereka telah diarah untuk berpecah kepada 2 kumpulan kecil dengan pergerakan pertama anggota yang berada di benteng paling hadapan adalah seramai kira-kira 110 orang. Wow. Sesampainya di lokasi sasaran, medan pertempuran kelihatan seakan-akan siang dengan cahaya senjata api. Anggota tentera Malaysia ketika itu diasak dengan berdilan dari pelbagai arah. Puak pengganas ada di setiap sudut, menyerang dari balik rumah, atas bangunan, di balik belukar, di dalam rumah sehinggalah atas pokok. Mereka turut berhadapan dengan ramai pendembak tepat yang sudah berada di posisi bersedia dengan sniper masing-masing. Ya Allah. Akibat tembakan yang dihalakan ke arah perisai tentera Malaysia yang terlalu dahsyat, pergerakan kenderaan mereka menjadi terbatas dan perlahan sehinggakan ada masanya langsung tidak dapat bergerak. Berbagai Tidak sudut lama loh. Kemudian, sebuah lagi kereta perisai tentera Malaysia turut menjadi sasaran apabila roket RPG menembusi cermin hadapan dan telah mengakibatkan pemandu Kopral Mat Aznan. Nah, Mas Aznan Berumur 24 tahun gugur. korban. Gugur. Seorang lagi anggota cedera dalam serangan itu. Tersentak dengan pemergian rakan mereka, semangat tentera Malaysia semakin meluap-luap untuk terus menjayakan misi. Setiap daripada mereka Salut. mengatur gerak untuk terus mara menyerang balas tanpa memikirkan risiko yang menanti. Sebuah kereta perisai dari kumpulan Alpha diarahkan bergerak menghampiri kereta perisai yang diserang. Dalam keadaan huru-hara peperangan, mereka berjaya membawa keluar dan memindahkan jenazah Hamba Yarham Kopral Mak Aznan ke dalam kereta perisai tersebut. Waktu itu disebabkan gangguan komunikasi, arahan menjadi agak kelang kabut. Setiap anggota terlibat membuat pertimbangan berdasarkan keadaan semasa, perhitungan berdasarkan pengalaman dan kecekapan masing-masing. Menjadi taruhan sama ada mereka akan keluar dari medan tempur itu dalam keadaan hidup Atau mati. mati. Yes. Sebaik tiba di lokasi menyelamat, didapati selain tentera Amerika, di dalam bangunan itu juga ada terdapat 2 ke 3 orang anggota tentera Malaysia dari unit Bravo yang turut mengalami cedera parah. Mereka yang cedera telah dimasukkan ke dalam kereta perisai, manakala yang terkorban diletakkan di bahagian atas. Anggota tentera yang tidak cedera mengiringi dari belakang kereta perisai dalam usaha untuk keluar dari zon perang. Semasa dalam misi untuk keluar dari zon perang, kumpulan mereka sekali lagi diserang dan terpaksa bertahan selama sejam sebelum kumpulan Alpha datang membantu. Selepas sepanjang malam bertempur, konvoi mereka akhirnya berjaya sampai ke Stadium Mogadishu, iaitu kamp tentera Pakistan menjelang subuh. Pertempuran 17 jam pada Oktober 1993 ini telah menyebabkan 9 anggota tentera Malaysia mengalami kecederaan selain Kopral Mat Aznan bin Awad yang telah meninggal dunia. Di pihak Amerika Syarikat pula,
Seramai 18 orang tentera elit mereka terkorban semasa pertempuran tersebut, manakala 84 yang lain cedera. Selepas insiden pertempuran itu, Korporal Mat Azdam yang terkorban telah dianugerahkan pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa. Meja Abdul Aziz pula dianugerahkan pingat Panglima Gagah Berani bersama dengan anggota lain yang terlibat dalam operasi tersebut. Susulan kehebatan dan keberanian yang dipamerkan para tentera Malaysia dalam operasi tersebut buat pertama kalinya pegawai Angkatan Tentera Malaysia iaitu Jeneral Abu Samah telah dipilih oleh PBB sebagai Force Commander UNISM 2. Apa tadi Jap? Dipilih sebagai apa? Ketua Komandan apa? PBB tadi? Apa tadi? Wow, bangga banget ya. Oke, kita pilih lagi satu gameplay. 20 tahun selepas insiden pertempuran itu, pada 2013, akhirnya Amerika Syarikat telah mengiktiraf sumbangan besar Malaysia apabila pemangku penolong setiausaha Negara Biro Hal Ehwal Politik Tentera Amerika Syarikat, Tom Kelly, secara rasmi mengucap terima kasih kepada Kerajaan Malaysia dan ATM khususnya. Tentera Amerika Syarikat pernah berkata, "Jangan main-main dengan askar Malaysia. Mereka nampak kecil, tetapi apabila di medan perang, mereka takkan sesekali berundur." Wow, Jap. Wah, kata-katanya. Jangan main-main dengan tentara Malaysia. Memang mereka terlihat kecil ya. Akan tetapi kalau di medan perang, apa tadi? Mereka, entahlah. Oh, itu kata-katanya itu kan ya. Aduh, sadis. Itu yang mau kamu lawan, Laknatullah, yang katanya mau menyerang Malaysia. Lihat nih. Jangan-jangan kamu mau lawan tentara Malaysia, kamu kena habuk. Oke, let's play lagi kita play. The Malaysian armored personnel carriers, I can't compliment these guys enough for their courage. They basically dia sampai salut loh, sampai tentara Malaysia loh. And then handed the rest of it over to us and said, We'll go wherever you ask us to go. We'll do whatever you ask us to do tonight. We're here to help out. The Pakistanis in their tanks, not so much. They rolled in there, got shot at a time or two, and rolled right back out of there and left the Humvees and these Malaysian APCs in the city streets. Wah, tentara Wira nih, Wira gugur demi menyelamatkan tentara elit Amerika. Luar biasa. Wah, ini keluarganya ya. Pasti anaknya bangga banget lah. Bangga banget. Lihat sampai macam itu loh. Masya Allah. Backgroundnya sedih juga nih lagunya. Saya paham situasi tentara Malaysia di keadaan seperti itu, diserang di berbagai sudut, dari atas bawah, dari semak-semak, dari pokok, dari berbagai macam diserang. Tapi yang saya salut, tentara Malaysia tidak mundur sedikit pun, selangkah pun. Berbeda dengan tentara Pakistan yang mundur ketakutan. Dia sudah tahu kalau nyawa mereka terancam di depan, di muka sana. Mereka balik, patah balik. Tapi tentara Malaysia ini tidak sedikit pun mundur. Tetap menjalankan tanggung jawab dan amanah. Bahkan nyawa mereka terkorban, mereka tidak akan mundur. Itu yang saya salutkan, salut. Tapi yang heran, kenapa di film Black Hawthorne itu tidak dimasukkan? Why? Harusnya dimasukin dong untuk memperingati pahlawan Wira yang terkorban atau gugur. Ini tidak, hanya menaikkan satu pihak saja, menaikkan Amerika Serikat. Apakah takut image-nya turun gara-gara tentaranya diselamatin tentara Malaysia? Macam itu. Saya yakin takutnya image-nya turun, pasti. Ya kan? Dan yang tadi, kata-kata tadi yang saya tidak bisa lupakan, yang kata-kata mantan tentara Amerika Serikat tadi, jangan main-main dengan tentara Malaysia. Tentara Malaysia memang ternampak kecil, akan tetapi bila di medan perang mereka tidak akan berunduk kalau tak silap. Nah itu kata-katanya yang saya ingat dan tidak bisa saya lupakan.
Jangan main-main dengan tentara Malaysia. Memang terlihat kecil, akan tetapi di medan perang mereka tidak berundung sedikit pun. Itu kalau tak silap ya. Kalau saya silap betul kan. Oh, mantan tentara Amerika Serikat sendiri yang memuji loh. Mantan tentara ya, tentara loh. Bukan siapa-siapa. Cuman agak disayangkan satu, kenapa tidak dimasukkan di film. Walaupun tidak dimasukkan film di Black Hawk Down ini, akan tetapi jasanya selalu diingat. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.